Apa kabar Juwita? Tak sabar nak berjumpa. Bila mengimbas rindu saat kau di sisiku, bagai dendangan lagu. Nun di sana tempatku, Di sana tempatku. tak sabar nak bertemu. Tak sabar nak bertemu. Semua cantik berseri, baju berwarna-warni, hilangnya rasa sepi. Ku dengar canda tawa ayanda mengusik bunda. Kiranya suasana hari yang mulia. Hari yang mulia, nenek tersenyum lebar, bersenda hingga tak kerindusi. Syukur dapat kita bersuka dia. Indah macam dulu riang-riang di sisimu. Indah macam dulu aku rindu. Rasa macam dulu mesra tanpa rasa malu. Rasa macam dulu aku rindu. Buat kenang-kenangan yang lama. Lama Semua asal usul kita. Dinda obati rindu sanak saudara. Moga bahagia bersama. Indah macam dulu riang-riang di sisimu. Indah macam dulu aku rindu. Rasa macam dulu mesra tanpa rasa malu. Rasa macam dulu aku rindu. Wah, macam dulu-dulu Kai Bahar, macam Milan. Wah, bersemangat pagi ni, Faria. Ya, sangat seronok ya bila dengar lagu begini. Kan? Apatah lagi pagi-pagi kan. Dia dalam bercakap, alamak 17 Ramadan. Alamak Betul. menghitung hari dan sebagainya. Pastinya hari ini kita akan bawakan keunikan lagu Macam Dulu-Dulu ini bersama mereka sebentar saja lagi. Betul. Dan sebelum tu, Assalamualaikum, selamat pagi kepada semuanya. Harap sihat ya. 17 Ramadan. Alhamdulillah. Ya, Pujian Celik lah pun lebih separuh kita berpuasa. Semoga masih kuat dan kental lagi. Tak lama lagi nak raya tu, lagu raya macam tadi tu. Raya macam dulu-dulu. Okay, apa pun kita nak membuka siaran kita ni. Macam-macam kita nak berbincang tentangnya, antaralah faktor kebahagiaan. Fariha. Faktor kebahagiaan. Itu nanti kita cakap pasal kebahagiaan. Tapi kita nak bahagiakan anda dulu. Tengok cuaca hari ini macam mana? Cuaca hari ini nampak cerah. Bahagia tak? Cuma dia kucing saja, dia takat hujan. Okey. Selainnya Kota Kinabalu, Labuan, Kangar, semua okey. Cerah setakat ini. PJ okey. Alustar hujan Ya. sekejap je lah. Dia belah pagi lah. Okey, yang lain semua cerah. Alhamdulillah. So far, tengok bawah tu ada tak amaran? Okey, ada amaran dua putih di sini. Dikatakan di Sarawak, ya, kucing serian dia main-main pula. okey. Kucing serian Samarahan dan juga Bentong. Ni sehingga 27 Mac 10 pagi inilah. Dan kita tahu kan sekarang ni cuaca sangat panas. Ada beberapa kawasan. Masa tu saya pergi Kelantan juga Terengganu. Ya, macam mana tu? Hutan ada yang terbakar. Saya pergi nak dari Kuala Lumpur nak ke Kelantan, pantai timur ada yang terbakar. Saya balik dari pantai timur ke Kuala Lumpur pun ada hutan yang terbakar. Betul. Nampaknya cuaca memang sangat panas di beberapa kawasan dan juga mungkin tak tentu juga. Katanya nanti kan beberapa bulan tengah Mac sampai Mei kita bulan cuaca bertukar pula kan, hujan dan sebagainya. Okey. Ya, dan bukan itu saja, kat sekolah pun ada keluar notis dan sirkular mengatakan, mengingatkan anak-anak semua untuk minum air dan sebagainya. Jadi mak ayah pun pastikan anak kita kalau yang tak berpuasa dan sebagainya, pasti mereka ada satu hidrasi yang cukup lah, sebab kita risau juga kan dengan cuaca seperti ini. Okey. Kita dah beritahu anda bagaimana cuaca pada hari ini dan sebenarnya kita nak lihat pula bagaimana. Jom kita boleh. Mari bang. Mari. Okey. Kita nak tahu juga cuaca di hati mereka. Ya, kenapa cuaca di ceria juga. Assalamualaikum. Dan raya dah pagi hari. Alhamdulillah. Okey. Kita dengar lagu tadi memang lain tau. Dia unik sikit. Kan? Mungkin boleh ceritakan jugalah bagaimana sebenarnya lagu ini dengan keunikan yang dibawa untuk raya tahun ini. Okey, lagu Macam Dulu-Dulu ni dia ada vibe dia fun, dia catchy, dia retro.
sedikit. Dan apa yang best pasal lagu ni adalah dia bila dengar ingatkan lagu lama. Tapi sebenarnya dia lagu baru. Itu yang cuba kita nak portraykan dalam lagu raya ni. Dan walaupun tidak ada sebut raya langsung dalam lirik itu, kiranya dia memberi satu mesej yang meluas sikit. Dia lebih kepada mengimbau masa dululah. Dia macam flashback untuk orang kata mengimbau macam mana zaman-zaman dulu kita bersukaria dan untuk menceritakan kepada generasi yang baru. Bukan saja waktu hari raya, hari-hari yang lain. Momen-momen lain lagi kan. Kita cakap tentang pengalaman raya macam dulu-dulu ni. Ada tak antara pengalaman Masya dan juga Kai yang tak boleh dilupakan? Kecil-kecil dululah. Sampai sekarang ni ingat lagi. Okey, Masya kan dulu celebrate Christmas kan. Jadi kalau hari raya ada satu rumah tu je yang Masya celebrate raya. Okey. So memang tiap tahun dia akan panggil. Itu je. So memang kita nantikan uncle bawa kita orang pergi beraya dekat rumah tu. Okey, apa antaranya mungkin kalau pergi rumah tu mesti ada kuih raya ni mesti kena ada. Ataupun duit raya ke, rendang dia ke. Masya suka satu orang sini panggil kuih karas. Dia macam bihun yang manis goreng dia. Tahu. Suka memang sedap lah. Okey. Kai macam mana? Okey, macam Kai yang Kai tak boleh lupakan kenangan masa kecil-kecil dulu. Setiap pagi raya memang orang kata wajiblah Kai beraya dengan kawan-kawan, pergi keluar semua. And then zaman sekarang saya rasa jarang orang datang rumah tau. Jarang sangat-sangat. Dan saya teringin nak momen macam tu balik macam dulu. Dan kadang-kadang kita terpaksa panggil budak dalam, datang rumah, kau tak nak raya. Tak nak ada raya. So sekarang ni dia macam agak berbeza sikit. Saya harap untuk tahun ni lebih ramai yang datang. Buatlah macam dulu balik. Kita datang beraya rumah orang, janganlah duduk rumah kan. Kadang-kadang anak buah sendiri pun duduk rumah main game. Kau pergi nak pergi raya macam tu. Betul, saya buat konten je. lain kan. Maksudnya kita kena benda-benda yang baik yang dulu-dulu tu kita kena bawa balik. Betul. Okey, bila kita tahu lagu macam dulu-dulu ni, Masya dan juga Kai digandingkan. Bagaimana kalian digandingkan dan bekerjasama tu bagaimana? Memang first time bersama. Memang kita pernah bertembung mana-mana show together tapi tak pernah berduet. Betul. Jadi ini antara satu, it's an honor to be together with Kai sebab Masya tak pernah bekerjasama dan memang kita orang masa recording tak ada masalah. Hanya 30 minit je kita recording. Satu sekali kita recording. Dapat tak Dia punya professional macam keserasian tu. Dan kita orang pun tak sangka dengar lagu ni hasilnya orang kata kita orang punya lagu dia kata chemistry tu ada. So dia punya harmoni tu ada dan saya rasa lepas ni maybe saya berharap saya akan ada satu lagu duet untuk lagu lain pula. Boleh kejap lagi kan? Ada teaser sikit ni. Okey, macam mana pula dengan bagi lagu raya macam dulu-dulu ni? Ada tak music video dan sebagainya? Ya, actually kita orang punya music video dia special sikit sebab dia ada dua. Satu lagu tapi dua music video. Satu POV sebagai Masya, satu lagi POV Kai. Di mana kita orang dua adalah wingman untuk menyatukan satu pasangan. Tapi kena dia set Masya tu dia macam tu macam dalam video tu kan. So ini adalah lebih kepada Masya. Dan untuk yang video kedua lebih kepada saya. Dan menceritakan macam mana kita nak satukan pasangan tu. Kalau dia matchmaker lah kiranya. Selalunya satu video tu dua-dua POV akan selitkan. Yang ini kita orang asingkan. Unik kan? Unik. Bukan saja lagu dia, melodi dan juga music video, tetapi keseluruhan lah memang package dia sewa sikit lah untuk kali ni. Okey, kita nak bagi peluang kepada Masya dan juga Kai. Mungkin bagi ucapan kepada peminat untuk dengar lagu ni. Okey, Masya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat berbuka in advance. Yes. Awak lagi ni. Ya, apa lagi sangat ni? Berapa jam lagi? Tapi apa pun jangan lupa untuk dengarkan lagu macam dulu-dulu di YouTube Alternate Records. Yes, dan sama juga macam Masya, selamat berpuasa dan selamat hari juga. In advance. Tak datang ke lepas tu? InsyaAllah akan ada rezeki. So saya rasa ini dah jadual, ini kelas saya datang MSI. InsyaAllah kalau rezeki saya datang lagi. Tapi selamat hari juga in advance kepada semua umat Islam. Dan jangan lupa dengarkan lagu macam dulu di YouTube Alternate Record dan juga di semua digital platform. Okey? Video dah keluar kan? Dah. 3 hari dah. 3 hari, okey. Tengok, jangan tak tengok. Memang best sebab dia kita suka sebab kita dah bersedia untuk raya ni. Tak lama lagi. Tapi dia lagu ni kan, dia berantu. Dia macam tiba-tiba kaki dia bergoyang. Tiba-tiba bergoyang macam tu kan. Dia akan membahagiakan kita lah. Jadi hari ini memang kita nak bahagia je. Sebab selepas ini kita nak bercarikan berkenaan dengan ini dia, bandar paling bahagia di Malaysia 2024. Apakah yang menjurus? Dan saya rasa Sofia Fariha agak bahagia. Saya akan kongsikan kebahagiaan saya sebentar nanti. Okey, ni ke mana? Syukur dapat kita bersukaria.
kasih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Dan saya rasa hari ini memang Fariha nampak sedikit bahagia. Lah. Lebih ayu. Kenapa tu? Ada rahsia ke? Saya memang hari ini memang saya rasa terlebih bahagia. Sebab hari ini saya beruntung kerana dapat memakai baju. Saya berdiri ya. Blouse. Aisyah Demonti Easy Blouse. Ini sebenarnya blouse ini adalah keluaran TV3 sendiri ya. Murah saja, nampak mahal kan? Nampak mahal. Duduk balik. Rasa mahal juga. Harganya berapa? Harganya RM149 saja. Ada 4 barang. 4 barang pada satu harga RM149 saja. Kat mana nak beli? Ini saya kongsikan www.wowshop.com ataupun pergi saja ke aplikasi Wow Shop. Cari Aisyah Demonti Easy Blouse. Apa yang menariknya, Sofia? Sebab kita kalau orang perempuan, kita cari baju, kita mesti cari yang selesa untuk dipakai. Jadi sangat selesa. Saya berdiri balik. Terletak je di orangnya. Muslimah kan, kita tutup di belakang. Lepas tu selesa, sejuk, tak panas. Itu yang penting sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk dapatkan Aisyah Demonti Easy Blouse di wowshop.com. Supaya awak pun nampak bahagia di sana. Bahagiakanlah diri anda dengan blouse ini. Menyentuh tentang bahagia ni, Fariha, kita nak berbincang tentang bandar paling bahagia di Malaysia 2024 dan setakat ini yang telah pun diiktiraf termasuk Cameron Highland, Jeli, Jerantut. Saya rasa kan Fariha, dia bahagia sebab mungkin sedikit sejuk di sana berbanding dengan sini. Betul ke agak-agak? Mungkin, tapi saya ada soalan nanti dengan tetamu kita. Sebab Petaling Jaya juga bandar yang bahagia ya. Kat mana ya? Macam mana ya? Okey, tak apa, kita terus bersama dengan tetamu kita. Kita nak kenalkan Datuk Town Planner Dr. Alias Ramli, Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Selamatlah ya. Bahagia Datuk hari ini? Bahagia. Bahagia. Saya nak bagi salam ceria dan kebahagiaan kepada Fariha dan Sofia dan seluruh penonton MHI pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih. Memang bahagia. Baik, Datuk, kita tertanya sebab kita sudah menyambut kebahagiaan ini sejak tahun 2015 sambutan ini diadakan. Dan apakah antara kriteria yang menjadikan sesebuah kawasan itu diiktiraf sebagai negeri yang paling bahagia? Bagaimana, Datuk? Sebelum tu bahagia saya daripada pakaian Fariha. Kalau perempuan ni dapat turun 290 gram pun, dia dah cukup bahagia kan. Itulah sangat bahagia. Wanita. Itu wanita kan. Okey, kita kembali kepada hal berkaitan dengan bandar bahagia ini. Memang tadi telah dimulakan penilaiannya di peringkat negara kita sejak tahun 2015 dan di peringkat dunia sebenarnya sejak tahun 2012 lagi. Diraikan oleh 193 negara di seluruh dunia di bawah Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu. Alhamdulillah kita memulakannya pada tahun 2015 dan yalah, kalau bahagia ni dia agak subjektif kan. Jadi suka pakaian macam ni, suka makanan macam ni kan. Jadi dia ada satu macam protokol sedikit berkaitan dengan macam mana kita nak menilai kebahagiaan. Jadi dalam konteks bandar inilah cara kan. Sofia, cara mudah kan. Dia ada orang panggil, kalau bahasa akademik dia panggil parameter dia lah. Jadi kita panggil faktor lah senang. Ada 14 faktor utama yang kita gunakan dalam kita nak menilai kebahagiaan dalam sesebuah komuniti ataupun masyarakat. Kalau kita nak menilai individu ataupun pasangan, dia mudah. Ada satu lagu. Kan? Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam dekapanmu. Tak ingat dah. Lebihnya kan. Itu kalau kita nilai individu ataupun pasangan. Tapi sekarang kita nak nilai masyarakat, komuniti dan juga perbandaran. Sebab tu dia ada 14 komponen utama dalam kita nak menilai. Jadi saya bagi secara ringkas lah. Ada komponen dia berkaitan dengan contohnya berkaitan dengan tahap stres. Tahap stres satu, tekanan, yang keduanya berkaitan dengan kesihatan kita. Itu pun penting sebagai satu perkara yang penting dalam konteks kebahagiaan. Dengan keluarga macam mana? Saudara mara kita bahagia tak bersama mereka, selalu bertengkar ke apa semua kan. Lepas tu kita seronok tak bekerja. Saya rasa di TV3 ni masing-masing seronok bekerja. Lepas tu kita dengan kewangan. Fulus pun penting dalam kehidupan kita. Dengan jiran tetangga pun penting. Bukan saja di kampung, di bandar pun penting juga. Kadang-kadang kita memerlukan jiran juga kan. Lepas tu kita seronok tak bersama dengan komuniti kita. Lepas tu kita rasa selamat tidak? Terutama sekali wanita. Dalam kita berjalan di kawasan bandar dan sebagainya, itu penting. Lepas tu kemudahan awam yang kita sediakan di peringkat pihak ketepatan ataupun NGC berkenaan kan. Lepas tu infranya, jalan rayanya macam mana kan. Lepas tu kita tanya juga sebenarnya dengan perkhidmatan PBT. Kalau kata di Petaling Jaya, peranan Majlis Bandaraya PJ macam mana?
tahap perkhidmatan mereka kepada rakyat dan juga komuniti. Lepas tu perkhidmatan swasta pun penting. Dan kita juga tanya pemimpin-pemimpin masyarakat sejauh mana penduduk berpuas hati dengan tanggungjawab yang dijalankan oleh pemimpin, dan akhir sekali kita tanya berkaitan dengan alam sekitar. Jadi sebenarnya ada 14 komponen. Ada perincian dia. Daripada 14 ni ada lebih kurang lebih pada 40 persoalan yang kita tanya secara terperinci lah. Kalau contoh sebagai contoh. Kalau stres katakan hubungan dengan kekeluargaan, tempat kerja kan. Lepas tu persekitaran tempat tinggal, itu kalau stres. Stres tidak kan? Macam saya tadi daripada Putrajaya mungkin sedikit lah. Cuma orang lelaki ni kita boleh bertahan dengan boleh stres. kawal lagi boleh kan? kawal. Itu penting kan. Jadi masih bahagia. Masih bahagia. Tak ada masalah. Maknanya 14 faktor ini menjadikan satu sistem sokongan yang padu, baru boleh macam diangkat. Ya. Okey. Sebelum kita tanya soalan yang lebih lanjut, Sofia, apa kata kita lihat dahulu, ini antara bingkisan yang kita sediakan, bandar ketiga paling bahagia di Malaysia 2024. Ya. Kita Jerantut. sama-sama. Jom kita saksikan. Jerantut Pahang, daerah terbesar di semenanjung Malaysia dengan keluasan lebih 7,500 km persegi. Popular dengan lokasi seperti Taman Negara Malaysia dan air terjun Latam Meraung, pastinya menawarkan keindahan flora dan fauna kepada pelancong sama ada dari dalam atau luar negara. Lebih istimewa, Jerantut diiktiraf sebagai 10 bandar paling bahagia di Malaysia pada tahun ini. Cameron Highlands, Jeli, Kuala Terengganu, Kulai dan Port Dickson antara kawasan penempatan yang juga disenaraikan. Pengiktirafan ini dinilai melalui kajian Indeks Kebahagiaan Malaysia 2024 yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia. Indeks kebahagiaan ini merupakan pengukuran umum terhadap kesejahteraan penduduk, merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan mental dan fizikal. Bukan sahaja menawarkan pelbagai lokasi tumpuan pelancongan yang menarik, malah keseimbangan pembangunan fizikal serta keharmonian masyarakat dalam kehidupan seharian turut menyumbang kepada suasana yang bahagia. Lihat saja interaksi masyarakat terutama di tempat awam seperti pasar tani, komunikasi dan pergaulan yang mesra merapatkan lagi hubungan sesama mereka. Malah menurut penduduk di sini, pelbagai jenis makanan yang menggamit selera dan menepati cita rasa turut meningkatkan tahap kegembiraan orang ramai. Bagi Jerantut ni, yang pertama, bandar dia tu bersih. Yang kedua, orangnya pula peramah. Yang ketiga, benda-benda makan-makan di Jerantut ni murah seperti masak tempoyak patin, masakan ikan rong, kenerap. Itulah yang di sini dipatik di Jerantut ni. Keistimewaan itulah bandar yang indah. Saya rasa kebanyakan orang penduduk di Jerantut ni semuanya kata orang ramah tamah, sentiasa senyum dan kata orang sentiasa melayani tetamu-tetamu yang datang ke Jerantut. Saya kat di sini kat Jerantut Ferry ni yang famousnya ialah sekarang Murtabak Ferry. Yang sini penduduk sini pelihara ikan pating dan tali piar. Itu ikan sangka. Kewujudan fasiliti seperti klinik kesihatan juga memudahkan penduduk, khususnya di Jerantut, untuk mendapatkan rawatan sekaligus menjamin tahap kesihatan yang lebih baik. Kemudahan di Jerantut ni pun boleh dikatakan ada belaka lah. Kemudahan di bus stop, kemudahan di klinik. Kalau di klinik itu pun layanan-layanan yang kita terima memang amat baik sekali lah daripada petugas-petugas. Memang rasa bahagia sangatlah dengan layanan yang diberi oleh petugas-petugas hospital ataupun klinik di Jerantut ni. Penjagaan kebersihan di kawasan persekitaran juga memainkan peranan signifikan dalam menjamin kebahagiaan dan keharmonian sesebuah kawasan. Jika diperhatikan, kawasan tumpuan awam seperti Terminal Sentral Jerantut juga berada dalam keadaan yang bersih tanpa sampah sarap yang bersepah. Selaras dengan dasar kepimpinan negara yang mengangkat tema Bahagia Bersama Malaysia Madani dalam sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia 20 Mac lalu, perkhidmatan serta kemudahan yang selesa dan kondusif menyumbang kepada persekitaran kehidupan yang bahagia. Hubungan erat serta keharmonian dalam hidup bermasyarakat ini secara tidak langsung memberi kesan yang positif kepada pembangunan dan kesejahteraan negara.
banyak kan faktor yang mainkan peranan. Antaranya bukan saja urus takbir, fasiliti, tapi bahagia dengan sesama sendirilah. Dan makanan pun murah-murah. Betul. Kan? Itu betul. Sebab sekarang ni kan bila kita kata kos sara hidup tinggi dan sebagainya, itu juga membagi tekanan kan. Tadi Datuk kita tengok Jerantuk, ada seorang cakap bahagia sangatlah. Sangat. Dengan bila kata hospital semua orangnya membantu dan sebagainya. Tadi, kan? Jadi Jerantuk ni memang kali ini bandar yang ketiga lah yang bahagia. Jadi saya nak tanya, kita tahu kalau tadi kita dengar Jerantuk, Cameron Highlands kita tahu itu ada satu pusat pelancongan sejuk dan sebagainya. Petaling Jaya ni Datuk. Sebab macam kita ni duduk Petaling Jaya kita ni Datuk. Warga PJ. Kan? Dengan jamnya kadang-kadang kan. Dengan traffic light pun banyak pun kadang-kadang kita ni juga. Bagaimana dari segi kriterianya? Susah nak jawab ni, tapi tak apa. Tadi dia banyak komponen dia. Jam tu satu hal lah, dia punya satu aspek kan. Jadi kita ada 41, jam satu, dia ada 40 lagi kan. Jadi kalau nak compare, bandingkan antara PJ dengan Jerantuk ataupun yang bandar yang lain, berkaitan dengan tahap penyediaan kemudahan contohnya, infrastruktur. PJ sangat baik, sangat hebat kan. Dan kalau katakan mungkin penglibatan komuniti. Walaupun PJ ni dalam bandar lah, orang bandar semua ni kan. Tapi penglibatan komuniti dengan aktiviti pembangunan, saya rasa jauh lebih baik daripada bandar-bandar yang bersifat sederhana ataupun kadang-kadang kalau nak berbandingkan dengan kampung itu sendiri. Pelibatan dia ada NGO tertentu apa semua kan. Jadi kita nampak ada kelebihan PJ, ada kekurangan dia, ada inilah. Mungkin ada kekurangan, kita harus cari jalan dari masa ke semasa untuk nanti kena naik public transport semualah. Kan? Jadi kurang jam, jadi makin lebih bahagia orang PJ kan. Ya, Datuk ni ada satu indeks kebahagiaan ni yang mengatakan bahawa naik 5.7 mata dari sudut kebahagiaan tu. Jadi kita melihat semua faktor termasuklah orang kata kenaikan kos sara hidup dan banyak lagi faktor yang berhubung dengan kewangan, tapi ada kenaikan ini. Jadi bagaimana ini orang kata memberikan satu kesinambungan melihat ada juga masalah tapi kita tetap menghala kebahagiaan. Ya, betul. Jadi kalau katakan yang terkini, kita ada satu data international punya ni lah, di peringkat antarabangsa, Mental State of the World Report. Kita berada paras nombor 5 daripada hampir 100 negara yang dinilai oleh di peringkat badan tertentu yang berpangkalan di US. Tapi itu satu. Yang keduanya dalam International Happiness Report, laporan kebahagiaan dunia antarabangsa. Pada tahun 2023 kita berada di paras nombor 55 daripada 100. Jadi jumlah PBB 163 yang dinilai 137 dan meningkat sebenarnya pada tahun 2022 pada masa itu tahun nombor 70 kan. Dan sebenarnya dalam konteks ASEAN Malaysia berada nombor 2 selepas Singapura. Di peringkat Asia kita berada nombor 9 daripada 48 negara. Jadi kita rasa cukup bangga juga dalam konteks negara kita walaupun ada masalah tadi limitasi dalam konteks kewangannya apa semua kan. Tapi kita berjaya menempatkan diri Malaysia ini berada nombor 2 di peringkat ASEAN dan nombor 9 daripada 48 negara di Asia inilah. Bila kita bercakap mengenai tadi kita kongsikan 10 bandar paling bahagia di Malaysia, lepas tu tangga demi tangga kejayaan kita ini. Apakah kesannya ataupun kebaikannya masyarakat perlu peka berkenaan dengan kebahagiaan ini? Kita nak tahu juga kan. Jadi kita tak nak sebenarnya kita nilai pembangunan daripada sudut orang kebendaan, material semata-mata. Kan? Fizikal, ekonomi kan. Tapi elemen berkaitan dengan kemampanan, kesejahteraan, kebahagiaan, kesentosaan. Yang nilai yang bersifat intangible ni harus menjadi sebahagian daripada rangkuman dalam konteks pembangunan. Jadi mudahlah kepada pihak berkuasa, terutamanya di peringkat pihak berkuasa tempatan, mencari jalan untuk kita tambah baik. Dari masa ke semasa, yang mana yang kurang. Kalau lagunya, kita tak nak ni lagu kata, saat yang bahagia datang sekejap saja. Yang itu kita tak nak. Kita nak lagu Tan Sri P. dia kata, bahagia, bahagia. Apa lagi? Nikmatilah segala-galanya, hilangkan duka lara. Yang itu kita nak sebenarnya. Jadi dalam konteks negara kita, alhamdulillah, kita dah ada kerangka berkaitan Malaysia Madani yang telah menempatkan dia punya tonggak-tonggak utama. Itu ramuan kesentosaan, ramuan berkaitan kemampanan. Daripada kemampanannya, kesejahteraannya, daya ciptanya, hormatnya, keyakinannya, passionnya, ihsannya ada. Jadi dengan temanya, bahagia bersama Malaysia Madani, rangkuman yang telah ada dan memerlukan peranan di peringkat pihak berkuasa dan pada masa yang sama, rakyat juga. Kalau kami di KPKT, kita buat tandas yang cantik, yang bersih, menawan-nawangi. Tapi itu kita
banyak duit dikeluarkan untuk perkara tersebut, tapi kalau rakyat tidak ada nilainya, tidak ada buat perubahan, tak ke mana. So, itu penting dalam konteks negara kita lah, berkaitan dengan kebahagiaan. Kena bergerak seiring lah kan. Malahan ni Fariha, dalam konteks pelaburan luar negara, saya terpaksa bercakap dalam nada PMX. Maksudnya, cerita pasal ekonomi madani ini, nak tarik pelabur, kebahagiaan, kemampanan, kesejahteraan indeks tersebut, indikator tersebut menjadi sebahagian daripada faktor mereka melabur di Malaysia. Jadi peranan kita semua, Sofia, sama ada di peringkat orang panggil pemerintahnya maupun di peringkat rakyat secara keseluruhannya lah. Ini memberikan keyakinan yang sekali jitu dengan pembangunan ekonomi lah. Dia kena seiring kan. Dan kalau kita melihat dalam konteks satu perubahan yang boleh kita lakukan untuk semua bandar di Malaysia ini untuk ke arah kebahagiaan. Apakah antara yang perlu kita titik beratkan, Datuk? Nombor satu, supaya kita semua seiring berjalan bersama. Kita sudut datanya, alhamdulillah kita tidak ada bandar yang tidak bahagia. Yang ada sedikit sederhana bahagia, kalau katakan kita nilai 144 tadi itu, lebih kurang 70%-nya dalam lebih dari 70% yang bandar bahagia. Ada sedikit penambahbaikan dalam sekitar 40 bandar di Malaysia ini yang sederhana bahagia. Tapi kalau katakan mereka di peringkat pihak kuasa atau agensi, di peringkat individu penduduk sendiri yang ada improvement dalam masyarakat semasa, saya rasa satu masa target kita nak pastikan bahawa Malaysia ini dengan ada 155 bandar di seluruh negara, semua mencapai bandar bahagia. Malahan kita nak punya laporan kita di peringkat dunia lebih baik daripada angka 55 lah. Mungkin berada dalam paras agaknya 20 terbaik di dunia dalam hal berkaitan dengan kebahagiaan. Itu harapan kita lah. Jadi menjadi tugas kami di Jabatan Perancangan Bandaraya dan Desa, peneraju agenda perancangan pembangunan negara untuk memastikan bahawa di elemen kebahagiaan, kesentosaan, kesejahteraan itu diterapkan dalam proses perancangan pembangunan, dan insyaAllah akan datang agaknya kita dapat kurangkan permasalahan. Kalau traffic jam ni di PJ, di Sumanjaya, di Shah Alam, di kawasan Kuala Lumpur secara khususnya lah. Jadi itu pun penting. Jadi yang matlamat akhirnya kita nak bahawa bandar itu juga harus ada jiwa. Harus ada soul. Bukan soul berkaitan dengan orang panggil physical, ekonomi semata-mata, tapi kita nak ada elemen berkaitan dengan kemanusiaan, humanity. Okey, bila cakap pasal kemanusiaan, humanity kan, soul, jiwa tu. Kita bagaimana? Sebab kita kadang-kadang bila cakap pasal kemanusiaan ni, kita kena didik benda tu. Macam generasi muda khususnya, Datuk kan. Bagaimana kita, apa lagi sebenarnya usaha yang boleh kita lakukan supaya benda ni, sebab ni jangka masa panjang ni, Datuk, kan? Kita nak tackle ni untuk benda ni akan ada sinambung lah. Kesedaran penting, kesedaran kesungguhan politik pun penting, political will. Yokohama mengambil masa 40 tahun untuk mengubah masyarakat dia daripada dulu buang sampah mata-rata, sekarang tidak ada tong sampah pun. So kita nak, tak ada pilihan. Kita harus bermula daripada, sepatutnya bermula semalam. Tapi hari ini kita bermula. Itu peranan kami di peringkat KPKT, Kementerian Perumahan dan Ketapatan, merupakan satu agensi yang dekat dengan rakyat, khususnya melalui peranan di peringkat pihak kuasa tempatan. Dan kami di peringkat Jabatan Perancangan Bandaraya Desa, kita merancang. Merancang pun penting. Ya, betul. Kita pun tumpang bahagia dan gembira sebab kita mencapai aras ini. Dan akhir sekali, Datuk, bagi satu pesanan yang ringkas, jitu dan tepat menuju ke jiwa, supaya kita semua ni menghala ke arah kebahagiaan dalam cara yang lebih sihat. Silakan. Tadi kalau lagunya lagu, kita tak nak lagu bahagia hanya seketika saja. Kita nak bahagia yang berterusan dalam hidup kita, dan kita harus bergerak secara bersama bahawa kebahagiaan penting dalam kehidupan kita secara individu, kehidupan cara pasangan, kehidupan cara berkeluarga. Kalau konsep agamanya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, kita nak negeri perbandaran yang aman, yang tenang, yang subur, dengan masyarakatnya yang bersyukur, dengan akhlaknya, perilakunya yang baik, yang sentiasa mendapat pengampunan, keredaan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang panggil kebahagiaan yang abadi. Sofia Fariha. Okey. Saya duduk dengan Datuk ni, bahagia betul. Macam-macam mana nyanyi boleh. Saya menanti lagu ketiga sebenarnya. Datuk ada lagu raya ke tahun ni? Ada. Lagu raya kalau saya lagu mudah kan. Hari Raya, hari yang mulia dari MHI TV3 untuk semua. Okey, itu
Bagi bahagia sikit. Kami berdua memang bahagia. Okay, ucapkan terima kasih kepada Datuk. Satu pencerahan yang sangat jelas lah kan sebenarnya Fariha. Betul lah. Keceriaan ini juga membuat kita bahagia kan. Betul. Benda-benda yang kecil tu sebenarnya kita kena kutip untuk kita bina yang besar tu sebenarnya. Terima kasih sekali lagi Datuk Town Planner Dr. Alias Ramli, Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita nak sambung bahagia kita selepas ini. Betul. Anda jangan putuskan kebahagiaan anda, terus ke menonton Malaysia Hari Ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia Hari Ini, kita nak sambung kebahagiaan kita. Ini kita nak beri jalan kepada anda bagaimana mencipta kebahagiaan yang sebenar sehingga abadi nanti, insya-Allah. Okey, kita nak perkenalkan terlebih dahulu Ustaz Hanafiah Abdul Malik, pendakwah selebriti. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia Ustaz hari ini? Saya nampak Fariha, saya bahagia terus. Oh, alhamdulillah. Okey. Topik ni memang kita nak kongsi kebahagiaan juga kan? Benar. Mencipta kebahagiaan sebenarnya. Okey, berkenaan dengan Yayasan Ikhlas ni Ustaz. Kita tahu bahawa Yayasan Ikhlas ni merupakan sebuah NGO yang sangat aktif, kemanusiaannya, banyak aktiviti yang memang tak asing lagi lah di kalangan masyarakat kita kan. Jadi untuk sempena dengan bulan Ramadan ni, pastinya Yayasan Ikhlas ingin berkongsikan berkenaan dengan kempen yang terbaru daripada Yayasan Ikhlas kepada penonton Malaysia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hidup lagi dalam bulan Ramadan ini. Jangan biar satu hari pun dalam bulan Ramadan kita sia-siakan ia berlalu begitu saja. Rebut peluang ini untuk kita menderma, bersedekah, kerana sedekah dan menderma ni dia akan menyebabkan kita jadi bahagia di dunia dan di akhirat. Dan Masya Allah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya antara amalan kebajikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia, iaitu ilmu yang disebar luas, anak yang soleh yang ditinggalkan, mushaf, kitab-kitab yang diwariskan, lepas tu masjid yang dibina, rumah yang dibina untuk penginapan orang yang sedang bermusafir, lepas tu sungai yang dialirkan untuk kepentingan orang ramai dan harta yang disedekahkan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Masya Allah, tabarakallah, jom pujuk hati kita untuk membantu Yayasan Ikhlas yang aktif dalam pembinaan surau dan masjid. Tuan-tuan boleh tengok di kaca TV ini, Masya Allah, membina masjid di kawasan pedalaman Sabah. Masjid ini dibina asalnya telah berusia 50 tahun yang lalu. Ianya tua sikitlah dari Ustaz. Tapi kita semua tahu binaan 50 tahun yang lalu sudah usang dan uzur. Banyak kayu yang mula reput, atap sudah berlubang. Dan Masya Allah tuan-tuan, semayang pun guna 3 getah je. 3 getah je. Beza sangat yang kita ada aircon, berlapikkan kapet yang tebal. Jadi tuan-tuan jangan lupa berinfak untuk tabung masjid ORG. Tuan-tuan ingat tabung masjid ORG ataupun screenshot apa yang tertera di kaca TV ini untuk nombor akaun dan nombor telefon yang disediakan. Baik. Ustaz, mungkin kita nak beritahu juga kepada penonton Malaysia hari ini kan, sebab kita nak buat masjid, pastinya kita perlu dana yang lebih banyak. Jadi kenapa sebenarnya masyarakat perlu membantu Yayasan Ikhlas untuk menyumbang ke dalam tabung masjid ni Ustaz? Kebanyakan mereka di sini adalah petani dan juga mereka mempunyai pendapatan, ya Allah, kerja kampung je, pendapatan purata RM800 sebulan. Jadi mereka ni walau macam tu pun mereka kumpul duit sikit demi sikit untuk membina. Ya, dan Masya Allah, tabarakallah, itu satu benda yang baik. Tapi apa salahnya kita kongsi sama-sama untuk buat rumah Allah ni. Barang siapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai indah untuknya dalam syurga. Rebut tuan-tuan, penduduk di sini mengharapkan bantuan dari tuan-tuan, dana dari tuan-tuan untuk ni. Dan Masya Allah, Yayasan Ikhlas telah berjaya membina 4 buah masjid dan surau, iaitu Masjid Nurul Hidayah Bau Sarawak, Surau Al-Falah Ranau Sabah, Surau Iqdad Duat Pulau Serenggun Sabah dan SRI Quranic Central di Johor. Dan Masya Allah, ini takkan berjaya kami lakukan tanpa sumbangan dari tuan-tuan. Rebut peluang ni sementara Ramadan masih ada. Impak daripada kita bina rumah Allah ni, Masya Allah, impak yang besar dan berterusan. Melalui bantuan kepada masjid dan surau ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kualiti, facilities dan perkhidmatan agar Masya Allah semayang jemaah tu rasa seronok dan jadi one stop center. Dekat situ boleh buat aktiviti masyarakat, terutama raya korban ke apa ke, semuanya, majlis ilmu, semuanya. Selama mana masjid ini terbina, orang solat di dalamnya,
pahala mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Ingat, sumbang segera, iaitu melalui, ingat tuan-tuan, tabungmasjid.org untuk menyumbang. Tuan-tuan boleh hubungi nombor telefon yang tertera dan nombor akaun yang ada. Infak sekarang dan segera. Ya, mungkin juga kita boleh kongsikan sikit Ustaz dia punya kebaikannya. Apatah lagi bulan Ramadan ni kan kita kalau membantu kan menyumbang. Betul. Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sumbangan yang paling baik, derma yang paling baik, sedekah paling baik?" Nabi beritahu, sedekah dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, sedekah dalam Ramadan ni yang paling utama kalau kita dapat bina rumah Allah. Selama mana masjid itu terbina, orang solat di dalamnya, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Walaupun kita dah meninggal dunia. Ingat, sedekah menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Jangan biarkan Ramadan berlalu. Paling tidak 100, tuan-tuan, RM50 ke. Janji ikhlas untuk membantu Yayasan Ikhlas membina masjid. Nombor akaun dah ada kat situ, tuan-tuan. Nombor telefon dah ada. Hotline kita dah ada. Kami menanti kehadir sumbangan tuan-tuan. Mudah-mudahan sumbangan ni mencuci dosa, menyihatkan tubuh badan, mengelakkan bala dan menyebabkan kita berasa bahagia. Wallahualam. Itu kita kata apa? Bina rumah Allah di dunia, Allah bina rumah kita di syurga, Ustaz. InsyaAllah. Dan mungkin untuk kita bagi masa sikit lagi untuk Ustaz, boleh. untuk warakan untuk meramai tuan-tuan menyumbang. Tengok gambar ni, tuan-tuan, ini perjuangan Yayasan Ikhlas untuk menyebarkan cahaya Islam di kawasan pedalaman. Dan insya-Allah, tuan-tuan, Ustaz doakan semua yang menyumbang pada hari ini, Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah, sembuh penyakit, sihat tubuh badan, bahagia hingga ke syurga dan masuk syurga sekeluarga. Pujuklah hati kita, tuan-tuan, tak banyak sedikit. Kita kena derma sebelum kita meninggal dunia. Kalau Al-Munafikun ayat 10, mereka yang mati merayu pada Allah, "Ya Allah, andai kau tangguhkan ajalku, aku ingin bersedekah." Kenapa sedekah? Sedekah adalah jalan mudah ke syurga. Tidak perlu menghadap kiblat, mengambil wuduk, perlukan hati yang ikhlas. Jom ikhlaskan hati kita membantu Yayasan Ikhlas untuk membina rumah Allah. Ingat, masuk ke tabungmasjid.org, Facebook Yayasan Ikhlas dan sumbanglah segera sementara kita masih ada, kita masih bernyawa. Wallahualam. Insya-Allah, itu dia. Terima kasih banyak Ustaz Hanafi Abdul Malik di atas perkongsian dengan Yayasan Ikhlas ini. Ikhlaskan hati anda untuk menderma. Ya, sebab kita nak kongsikan sikit. Ini juga berkenaan dengan Yayasan Maghfirah. Saksikan. Assalamualaikum tuan-puan yang sedang menonton Salam Ramadan ke-16. Alhamdulillah, hasil tumbangan tuan-puan, YM telah menyantuni lebih 6,000 anak yatim, warga emas, asnaf dan juga pelajar tahfiz. Antara penerima sumbangan tajaan berbuka adalah 12 buah rumah anak yatim dan 5 buah rumah warga emas. Mereka sangat bergembira dan dalam hadis Rasulullah ada sebut, siapa yang beri makan orang buka puasa, baginya pahala seumpamanya tanpa sedikit pun dikurangkan. Bayangkan tuan-puan, amalan berbuka kita itu, amalan sedekah kita itu akan dapat banyak ganjaran daripada Allah. Di YM kami menyediakan platform sedekah yang terbaik buat tuan-puan semua. Boleh bersedekah setiap hari pada laman sedekahym.my. Dengan sumbangan tuan-puan, pada Ramadan kali ini tuan-puan berpeluang menjadi penyumbang antara penyumbang 10,000 pack iftar yang akan diagihkan seluruh negara dan di luar negara. YM juga mengedarkan pack iftar sebanyak 700 pack kepada pelarian Syria dan Palestin. Para penonton yang melihat sekarang boleh ambil telefon dan imbas QR code yang tertera untuk menjayakan majlis iftar ini. YM juga sedang mengusahakan sebuah hub pendidikan seluas 15 ekar di Negeri Sembilan. Hub pendidikan ini mempunyai kelengkapan yang secukupnya serta sebuah sekolah menengah Maghfirah International Leadership Boarding School. Kalau ada yang nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi pegawai kami iaitu Puan Aida di 0196519663. Dan kalau tuan-puan nak menyumbang secara online, boleh layari sedekahym.my. Fastabikul khairat, berlumba-lumbalah kita dalam melakukan kebajikan yang berbaki ini. Akhir kata, selamat menjalani ibadah Ramadan dengan sebaiknya. Anda nak menang hadiah bernilai RM5,000 Ramadan ini? Sertai cabaran Raikan Ramadan.
Apa syarat-syaratnya? Anda mestilah warga negara Malaysia, beragama Islam dan berumur 15 hingga 60 tahun. Jangan lupa, video ni wajib untuk mematuhi syarah dan menutup aurat dengan sempurna tau. Anda perlu menghasilkan video kreatif bertemakan Ramadan, masa lalu atau retro. Durasi video melebihi 10 saat dan kurang dari 1 minit. Muat naik video anda ke akaun media sosial dengan hashtag Daika Ramadan, hashtag Memori Ramadan, hashtag Ramadan Dolu-Dolu. Pastikan media sosial anda ditukar ke publik untuk memastikan ia boleh ditonton. Tarikh tutup penyertaan pada 15 April dan nantikan pengumuman pemenang pada 19 April ini live di media sosial YM. Dan kita juga ada cabutan bertuah nak bagi tahu. Info lanjut di platform media sosial Yayasan Mahfirah. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAZ. InsyaAllah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1,000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAZ sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Lagi ikhlas, lagi itulah pahala menderu-deru ni. Kita nak bagi satu jalan lagi untuk kepada anda sama-sama menyumbang berinfak sempena dengan Ramadan ini. Kita nak terus bersama dengan tetamu kita pada hari ini iaitu Ustaz Bakhtiar Fitri, jurucakap Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok rakan Ustaz semangat dia tu. Dia macam tu. Dia macam tu kan? Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan infak Ramadan untuk ibu dan ayah kita. Subhanallah. Jadi mungkin topik ini sebenarnya sangat luas. Ada yang kata infak bila mak bapak kita dah meninggal. Tapi kalau mak bapak kita masih hidup bagaimana pula? Bagaimana dengan tajuk ni Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fariha dan juga semua penonton setia MSI. Baik, tuan-tuan dan puan ya. Sebenarnya kita bertemu pada pagi ni, orang kata bukan berkebetulan. Buka TV MSI ada infak tak? Sebenarnya Allah merancang, Allah buka hati kita. Pagi ni kita berinfak bersama dengan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni kan, tuan-tuan dan puan. Kenapa? Sebab Allah nak hantar malaikat untuk mendoakan, ya Allah, gantikan infak orang ini dengan ganjaran yang lebih baik. Apatah lagi bersama dengan Mahat Tahfiz kami ni. Tuan-tuan dan puan, untuk maklumat tuan-tuan dan puan ya, kami ni nak cadangkan kepada semua. Infak hari ini namakan atas nama mak ayah. Tadi Fariha dah kata tadi kan, dah tanya tadi dah. Dengan mak ayah tu macam mana nak berinfak? Fariha, saya jumpa dengan anak-anak yang bercerita dulu sewaktu dekat dunia nak sangat, masa mak ayah masih hidup kan, nak sangat nak berbakti dengan mak ayah, nak sangat buat rumah untuk mak ayah, nak sangat buat macam-macam. Tapi bila dah meninggal mak ayah, macam mana Ustaz? Tak berkesempatan. Saya kata, kenapa rasa tak berkesempatan? Sedangkan anak-anak selepas kematian mak ayah masih lagi boleh, orang kata, bagi jasa bakti pada mak ayah. Antaranya apa? Dengan pertemuan kita pada hari ini, apa kata tuan-tuan dan puan? Infak ke madrasah kami, ke Mahat Tahfiz kami ini, insya-Allah buat atas nama mak ayah sebenarnya. Dan saya nak beritahu kepada semua, Mahat Tahfiz ni tuan-tuan dan puan, baik sebelum pergi jauh, tuan-tuan ambil gambar dulu dekat skrin TV tu ya. Dekat skrin TV kita tu ada nombor akaun, ada nombor pegawai untuk dihubungi dan juga ada website di sana. So lapang-lapang sambil-sambil saya tengah bercakap ni boleh infak terus dekat sana. Tuan-tuan dan puan, saya nak cerita begini tuan-tuan dan puan ni. Mahat Tahfiz ni kita dah bina sejak 2011 lagi. Kan pelajarnya ramai, 350 orang. Antara Mahat Tahfiz yang terawal, yang ketujuh yang berdaftar dengan kita kata tahfiz di Malaysia ni sebenarnya. Dan bayangkan dengan 350 orang pelajar ni tadi, infak tuan-tuan dan puan-puan dapat dimanfaatkan dengan ramai orang sebenarnya. Ramai anak dekat sana.
Apa kata Nabi SAW untuk anak-anak yang belajar? Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, sebenarnya didapat pahala berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Kita ni yang berinfak tak belajar, tak dapat pahala jihad, tapi dengan sebab kita bantu menyediakan tempat untuk anak-anak belajar, mudah-mudahan kita juga dapat pahala jihad. Apatah lagi kalau kita infak atas nama mak ayah dapat pahala jihad. Kalau mak ayah dah meninggal dunia, mak ayah juga dapat pahala jihad. Tuan-tuan dan perempuan, kos kita nak bina bangunan kita ni, sebab sekarang ni kita menumpang dekat rumah kedai. Tak selesa lah kan. So kita nak bina sekolah di sana sebenarnya. Ini di Gombak ini, tuan-tuan dan perempuan, kos perbelanjaan lebih kurang 25 juta ringgit. So baru terkumpul lebih kurang 2.4 juta ringgit. Maknanya baki sangat banyak. 22 juta lebih kami nak cari sebenarnya. Dan kami sangat yakin Allah Ta'ala akan bukakan hati tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah kan, untuk pada hari ini bantu kami. Andai kalau Farihanya hari ini yang menonton di MSI ini katakanlah 1.3 juta katakan. Kami cuma memerlukan lebih kurang dalam 20,000 orang daripada 33 juta rakyat Malaysia, daripada lebih kurang 17 juta umat Islam dan juga lebih kurang. Katalah hari ini yang menonton MSI pada hari ini 1.3 juta. Kita cuma memerlukan lebih kurang 20,000 orang yang boleh berinfak sebanyak lebih kurang RM1,000 sebenarnya. RM1,000 tuan-tuan dan puan, kita mula pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, RM1,000 ni siapa mampu bagi sekaligus. Yang tak mampu, ustaz boleh tak nak buat bayar hansu-hansu? Boleh Faria. Potong bulan-bulan RM100. Niat atas nama mak ayah kita. Kita abang sulung, kita anak nombor 2, jom panggil adik-beradik kita. Kak kau 100, aku 100, 100 orang. Kumpul duit bagi kepada mak ayah. Sebab itulah jasa terbaik anak-anak dia berbakti selepas kematian mak ayah. Tuan-tuan dan perempuan, jangan terlewat, jangan terlambat. Sebab ada orang yang minta kepada Allah untuk nak ditangguhkan kematian sebab nak berinfak. Kenapa? Sebab dia tahu kesan infak itu sangat besar. Tuan-tuan dan perempuan, kami mendoakan agar Allah Ta'ala gantikan infak tuan-tuan dan perempuan dengan ganjaran yang lebih baik, diberikan kebahagiaan di akhirat, dan mudah-mudahan di akhirat nanti Allah Ta'ala akan menjadikan rumah kita, kubur kita, satu rumah dalam syurga yang sangat indah dengan sebab kita berinfak. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan mungkin ini apatah lagi bulan Ramadan Ustaz. Betul bulan Ramadan ni, subhanallah. Mungkin sekali lagi Ustaz untuk menyumbang. Baik, tuan-tuan dan perempuan, untuk nak menyumbang, tuan-tuan boleh saja tengok website kami, boleh saja tengok nombor akaun, ambil gambar di skrin TV sekarang. Jangan lupa simpan untuk 10 malam terakhir infak setiap malam. Kata nak bagi 1,000 kan, satu malam kita berinfak RM100, RM100. Ada 2 QR code, MyJariah dan juga e-Legacy. Juga boleh infak di sana insya-Allah tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan kalau kita berinfak pada 10 malam terakhir, katakanlah malam tersebut jatuhnya Lailatul Qadar, seumpama kita berinfak selama 1000 bulan tanpa berhenti ataupun 83 tahun tanpa berhenti. Mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah. Moga-moga semuanya dipermudahkan segala urusan kalian yang ikhlas untuk menyumbang kepada Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Bahtiar Fitri ada atas perkongsian ini, dan kita nak teruskan penghujung sikit lagi waktu yang kita ada di MSI ini bersama dengan Sofia. Okay. Baik Faria, kita nak awal-awalkan sebenarnya. Ini jangan lupa sebab kita ada Bazar Amal Ramadan MHI di mana? Di Labuan pula. Awal-awal kita pergi Putrajaya. Lepas tu kita ke Kuala Lumpur. Sekarang ni kita ke Labuan. Orang Labuan, Sabah, jangan lupa kami akan terbang ke sana pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad nanti. Tak boleh bagi tahu. Dia bagi tahu. Sikit. Hari Jumaat ni kita terbang, hari Sabtu ni kita jumpa. Okey? Jadi anda akan saksikan mereka. Fariha boleh jumpa, Fatir dan juga Reina pun ada. Hasil jualan akan disumbangkan kepada Gol Asnaf dan bermula pada jam 3.30 petang sehingga habis jualan. Itu sebenarnya kita membantu peniaga-peniaga Asnaf ini untuk berniaga di bazar. Hari itu Sofia, semua geng-geng yang lain tu berpeluh-peluh ya. Saya berkipas dekat sini. Laku keras. Okey, nak tengok bagaimana nanti sambutan di Labuan. Jangan lupa kita nak bersama dengan kalian di Bazar Labuan Walk. Bazar Labuan Walk. Jadi jangan lupa untuk memberi sokongan kepada peniaga-peniaga Asnaf di sana. Ada menu menarik ni. Ni menu dia apa? Nasi kukus ayam goreng berhantu. Wow, dengan harga istimewa. Fariha jual nanti kena beli. Saya yang goreng ayam tu nanti. Bergantu tak bergantu, kita dah balik Labuan pun orang tinggal ingat gigi kita. Tak tidur. Jangan lupa baju saya dapatkan di www.wowshop.wowshop.com.
facebook.com Aisyah Diamonti Easy Blouse. Okey, 4 barang dengan satu harga RM149 saja. Dia sangat selesa dan apa yang penting sebenarnya dia boleh menggayakan dengan apa saja. Boleh pakai skirt, boleh pakai seluar, boleh pakai nak pergi raya pun boleh pakai kain batik pario tu. Sebab dia belakang ni dia macam ada labuh tau. Alah, model pula. Ini boleh kita masa tengok style dia macam mana semua. Okey, macam tu. Dia bermodel hari ni tapi memang elok, cantik terletak. Kat Fariha, masa tu awak dapatkan juga di Wow Shop. Okey, esok. Ya, esok kita akan bawakan ni topik menarik, istimewa Nuzul Al-Quran. InsyaAllah. Jangan lupa juga lagu macam dulu-dulu. Muzik video dia tengok di YouTube dan juga lagunya dengar. Ya, di Alternate Records jangan lupa memang menceriakan. Anda juga kekal ceria sebab kita masuk hari ke-17 Ramadan dah sikit saja lagi ni. Tentu. Dah semakin mendekat insya-Allah. Tapi sedih juga Ramadan nak habis kan. Baju raya dapat dah? Belum, Kak. Belum? Belum. Nak belikan ke? Dah ada. Dah ada. Okey, satu-satu semua jaga diri. Kita jumpa dah esok di MHI. Okey. Jaga kesihatan, okey? Bye. Assalamualaikum. Macam